Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam siri kuliah pengajian berkitab atas talian. Jadi sebelum kita meneruskan program kita, marilah kita sama-sama subscribe, like dan share YouTube channel Masjid Al-Muqtafi Billah Shah, itu TV MAMBS, dan para penonton juga boleh follow, like dan share page Facebook Masjid Al-Muqtafi Billah Shah, dan mohon follow kami di Instagram Masjid Al-Muqtafi Billah Shah Kuala Terengganu. Semoga dengan like dan share anda boleh menyuburkan lagi aktiviti dakwah melalui media sosial Masjid Al-Muqtafi Billah Shah. Okey, jadi untuk kuliah pada kali ini saya sambung lagi lah tentang isu-isu yang berkaitan dengan solat dalam perjalanan. Jadi saya sambung tempat yang saya berhenti pada kuliah yang sebelum ini dalam isu solat atas pesawat, solat di atas pesawat ataupun solat di dalam pesawat. Okey, jadi isu yang kedua, jika solat yang terlibat itu tidak boleh dijamakkan, seperti solat subuh, dan waktu solat subuh dijangka tamat apabila tiba di lapangan terbang. Ini senario ni biasanya berlaku semasa jemaah pulang daripada Tanah Suci, pulang daripada semasa terbang daripada Jeddah contohnya, ataupun terbang daripada Madinah terbang ke Malaysia. Biasanya kebanyakannya berlaku semasa pulang tersebut jemaah akan terlibat dengan solat subuh di udara, dan khususnya apabila pesawat tersebut dia terbang pada waktu malam lah, daripada Jeddah ataupun daripada Madinah terbang pada waktu malam, yang mana biasanya, sebenarnya saya ulangi sekali lagi, biasanya kita akan terlibat dengan solat subuh di udara. Dan solat subuh di udara ni dalam keadaan kita terbang ke arah Malaysia ni, ke arah timur ni, masanya adalah terlalu singkat, antara lebih kurang hanya dalam lebih kurang 10 hingga 15 minit saja waktu subuh tersebut. Jadi ini merupakan satu cabaran lah kepada jemaah yang pulang daripada Tanah Suci selepas menunaikan umrah ataupun menunaikan haji untuk melaksanakan solat subuh di udara dalam keadaan pesawat penuh. Jadi solat dalam keadaan membelakangi kiblat, solat dalam keadaan duduk, maka itulah dia punya cabarannya, dalam keadaan penat, dan banyak jemaah yang terlepas menunaikan solat subuh ini jikalaulah mereka tidak dikejutkan oleh mutawif, yang bagi saya mutawif bertanggungjawab lah untuk memastikan jemaah mereka solat pada setiap waktunya. Allah SWT berfirman, inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya solat itu merupakan satu kewajipan ke atas orang mukmin, merupakan satu kewajipan yang telah ditetapkan waktunya. Jadi solat subuh ni memang sangat mencabarlah. Okey, jadi kita balik kepada isu kita. Oleh kerana subuh memang kita tahu dia solat yang tidak boleh dijamakkan, dan bila sampai ke tanah air memang dah tengah hari, pukul 12, pukul 11, pukul 1. Jadi confirm memang habislah waktu subuh. Jadi di sini bagaimanakah caranya untuk menunaikan solat di dalam pesawat, khususnya bagi kes solat yang memang yang saya ceritakan ini yang tidak boleh dijamakkan, seperti solat subuh ini kan. Okey, jadi yang pertama, jemaah hendaklah duduk dengan menegakkan badan, sambil memasang tali pinggang keledar di tempat duduk. Ini lebih kepada keselamatan lah, memakai tali pinggang keledar, dan tidak perlu mengubah posisi tempat duduk untuk menghadap ke arah kiblat, kerana pesawat sering mengubah arah. Kerana kalau ikut mazhab Syafi'i, menghadap kiblat ni boleh dikatakan dari segi fiqhnya adalah dia antara mazhab yang tegas lah dalam masalah ini. Dia syaratnya untuk menghadap ainul kiblah, kan. Kalau mazhab lain, tiga mazhab lain, dia kata jihatul kiblah. Ainul kiblah ni maksudnya tepat setepat-tepatnya. Sebenarnya mencabar sebenarnya, apatah lagi kita ni balik membelakangi Kaabah. Jadi tata cara yang saya sebutkan ni saya petik daripada buku panduan ibadat daripada buku Tabur Haji sebenarnya. Jadi dia tidak menyuruh, sebab dari segi operasi haji kita tahu jemaah ni dari segi latar belakang ni pelbagai. Ada yang muda, ada yang tua, ada yang terlalu tua. Jadi kita buat arahan standard saja. Jadi dari segi duduk sajalah atas kursi tersebut dengan memakai tali pinggang. Okey, jadi tak perlulah nak mengubah arah, nak menghadap ke arah kiblat kemudian nak tukar balik. Ini lebih kepada prosedur.
lebih kepada operasi sebenarnya. Dia duduk sajalah atas kursi tersebut walaupun membelakangi kiblat. Okey. Dan berniat ketika takbiratul ihram, berniat. Berniat Jadi niatnya saja aku solat fardu subuh 2 rakaat menghormati waktu, kerana Allah Taala ini dipanggil sebagai solat hormat waktu. Walaupun saya tahu isu solat hormat waktu ni ada perbincangan lah, ada khilaf, ada pandangan dari segi mazhab dan juga di kalangan para sahabat. Namun di sini oleh kerana kita dalam apa yang kita lakukan solat dalam pesawat ni boleh dalam kebanyakan keadaan dia lebih dalam situasi menghormati waktu. Waktu ni kita kena solat juga walaupun tidak sempurna, mungkin tidak berwuduk, mungkin tidak sempurna rukuk dan sujudnya. Okey. Nanti saya akan panjangkan sedikit isu solat menghormati waktu. Okey, bacaan-bacaan dalam solat ini sama seperti solat biasa. Seperti solat biasalah dari segi Fatihahnya dan bacaan dari segi solat bacaan sunatnya lah. Okey, rukuk hendaklah dilakukan dengan isyarat, iaitu menundukkan kepala ke bawah sedikit serta badan dan kedua tangan diletakkan pada lutut. Okey, maksudnya badan dan kedua tangan diletakkan atas lutut ni seolahnya macam solat bagi orang sakit lah atas kursi. Ditundukkan sedikit. Isyarat, kepala ke bawah sedikit serta badan dan kedua tangan diletakkan pada lutut. Ini saya mungkin tak nampak sempurnanya lah, tapi bolehlah dipahami dengan apa yang saya sebutkan ini. Sujud pula boleh dilakukan dengan menundukkan kepala dan badan terke bawah sedikit dari isyarat rukuk tanpa menggunakan meja atau menggunakan meja. Kerana kita tahu di depan kursi yang kita duduk atas dalam pesawat tersebut ada meja kan, meja untuk diletakkan makanan. Jadi jemaah boleh menggunakan meja tersebut untuk sujud ataupun tidak menggunakan meja tersebut. Saya biasa tak gunalah. Okey. Dan duduk di antara dua sujud, duduk tahiyat awal, tahiyat akhir dan memberi salam adalah duduk seperti biasa berada dalam pesawat. Jadi ringkasnya solat atas pesawat ni secara duduk ni adalah sama seperti solat orang yang sakit yang solat di atas kerusi. Okey. Jadi itulah tata cara solat tersebut, yang apa yang diselaraskan dalam mana-mana kalau jemaah baca buku tabung haji. Sebab tabung haji pengalaman mereka dalam menguruskan jemaah ni dia mengambil secara umum lah. Dia tidak menyebut, dia tidak orang kata tidak memperincikan perkara ini secara spesifik. Sebab dia ada jemaah, macam saya sebut tadi, jemaah ni pelbagai latar belakang dari segi tahap kesihatan, dari segi umurnya, maka ini adalah arahan standard. Arahan standard untuk solat dalam pesawat. Okey, setibanya jemaah di destinasi, contohnya sampailah ke lapangan terbang KLIA dan waktu pun pukul 11 pagi ataupun pukul 11.30 ke pukul 12 tengah hari ataupun pukul 1, solat tersebut perlu diqadakkan jika waktu solat sudah tamat. Jadi sebenarnya saya sebut tadi, saya bagi contoh solat subuh. Solat subuh di udara ni kalau ikutnya dalam lingkungan 10 hingga 15 minit, sekejap saja sebenarnya. Itu satu cabaran. Maknanya kalau tidak alert tentang perkara ni, kalau mutawif tidak pergi merujuk kepada kru-kru penerbangan dalam pesawat untuk mengetahui waktu solat tersebut, mungkinlah saya anggap kemungkinan besar ramailah yang terbabas, yang tidak sempat menggunakan solat subuh tersebut. Apatah lagi jika tidak dikejutkan oleh mutawif kan. Jadi peranan tu memang mencabarlah. Jadi tentu sekali kalau dari segi operasi sebelum terbang balik ke tanah air ni, tentu sekali ada taklimat khas solat semasa pulang, khususnya bila mengetahui bahawa jadual penerbangan ataupun waktu terbang daripada Jeddah ataupun Madinah memang waktu solat subuh berada di udara. Jadi itulah peranan mutawif dalam perkara ini. Okey, jadi sekali lagi saya baca, setibanya jemaah di destinasi, solat tersebut perlu diqadakkan jika waktu solat sudah tamat. Dan biasanya memang sudah tamat. Jadi bila sampai ke airport kan, jadi qadalah dengan segera. Okey. Jadi kalau tak nak qada segera pun qadalah bila sampai ke rumah. Jadi qada Okey, jadi ada orang tanya, dah kalau qada juga kenapa kita solat dalam pesawat tersebut? Okey, jadi sebenarnya yang saya sebutkan tadi, Allah SWT berfirman, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta.
Sesungguhnya solat itu merupakan satu kewajipan ke atas seorang mukmin, merupakan satu kewajipan yang telah ditetapkan waktunya. Okey, jadi isu solat hormat waktu ni memang isu yang memanglah ada khilaf lah, ada ramai, ada juga yang tidak bersetuju tentang perkara ini. Okey, namun dalam konsep fiqh, dalam fiqh mazhab Syafi'i, perkara ini wujud sebenarnya. Wujud solat hormat waktu ni wujud apabila solat tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna rukuk, sempurna sujudnya, tidak berwuduknya. Jadi solat tersebut memanglah dikira sebagai tidak sah kerana tidak sempurna dari segi rukun-rukunnya. Tapi solat tetap wajib dilakukan kerana kita berada dalam waktu yang diwajibkan solat itu waktu subuh. Kan? Jadi kalau ikut apa yang mungkin ada sedikit maklumat ataupun faedah lah kenapa solat juga walaupun kita kena qada. Jadi apa yang disebut oleh para alim ulama, yang dalam satu kertas yang saya baca lah, kertas tentang solat Muhammad waktu dalam pesawat, kata silap dalam kertas Syekh Ismail Zain, dia ada tulis kertas tentang solat Muhammad waktu ni dalam pesawat. Dia punya faedahnya, kalau kita menunaikan solat dalam keadaan tidak sempurna atas pesawat, kemudian bila kita sampai ke destinasi, sebelum kita sempat qada, kita telah dijemput oleh Allah Subhanahu Taala. Jadi senang cerita kita boleh jawab bahawa aku ni dah solat mengikut keadaan yang termampu dan janganlah hukum aku. Tetapi kalau kita tidak solat waktu subuh tersebut, sengaja tak nak solat sebab kita kata nanti qada juga kan. Jadi di sini sampai ke destinasi belum sempat qada, mati. Jadi di sinilah kita sedang menanggung dosa kerana meninggalkan solat dengan sengaja. Kerana meninggalkan solat dengan sengaja ni di antara dosa-dosa besar. Itulah dia punya faedah lah menunaikan solat hormat waktu, apa yang pernah saya bacalah melalui penulisan-penulisan oleh ulama dalam mazhab Syafi'i. Okey, kita terus baca. Okey, jika dua solat iaitu Zuhur dan Asar dan Maghrib dan Isyak terlibat di udara dan waktu solat keduanya itu Asar ataupun Isyak juga dijangka tamat apabila sampai ke destinasi. Sekarang ni isu ni, kalau kita naik pesawat, dua-dua solat ni, Zuhur dengan Asar ni, contohnya Zuhur dengan Asar, sampai ke destinasi dua-duanya habis. Jadi kalau yang contoh yang terdahulu yang kita sebut, solat yang kedua masih ada, jadi kita boleh jamak takhir jamak takhir di destinasi bila kapal terbang sudah mendarat. Tapi isu yang kita bincangkan sekarang ni, dua-dua solat ni tamat belaka, dua-dua. Contohnya mungkin penerbangan terlalu panjang. Okey, penerbangan terlalu panjang, mungkin wallahualam mungkin bukan pergi ke Mekah, ataupun mungkin pergi ke Mekah tapi waktunya tersebut kita tidak sempat sembahyang Zuhur, tak Asar, contohnya Zuhur tak sempat, Asar tak sempat, memang sampai ke Jeddah dah masuk Maghrib, ataupun Maghrib tak sempat, Isyak tak sempat, sampai ke Jeddah masuk dah waktu subuh. Jadi macam manakah keadaan pelaksanaan solat ini? Okey, jadi jemaah boleh jamak dan qasar dua solat tersebut dengan menghormati waktu atas pesawat secara jamak takhir saja. Ini apa yang diputuskan dalam perkeliling ibadat haji dan juga apa yang dicatat dalam buku fiqh ibadat haji, tabur haji. Jadi kalau anda kata kita tahu semasa kita naik pesawat tersebut, contohnya kita terbang di udara terlibat dengan waktu Zuhur dengan waktu Asar di udara, dan bila sampai ke destinasi waktu Asar pun dah habis, maksudnya dah masuk waktu Maghrib, ataupun semasa di udara terlibat dengan waktu Maghrib dan juga dengan waktu Isyak, dan sampai ke destinasi waktu Isyak pun habis, dah masuk waktu subuh, maka boleh dilaksanakan secara jamak dan qasar atas pesawat, tetapi secara jamak takhir. Inilah apa yang diputuskan dalam perkara ini, secara jamak takhir. Okey. Dan setibanya jemaah di destinasi, bila dah sampailah ke destinasi, solat-solat tersebut perlu diqadakkan. Sebab dia dikira solat Muhammad waktu kerana tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna. Diqadakkan jika waktu solat sudah tamat. Kena qada lah, sebab dah tamat dia dulu. Sebab kita sembahyang tersebut dan kalau tidak sempurna, mungkin membelakangi kiblat, wuduk pun tiada, maka itu dipanggil solat Muhammad waktu. Jadi kena qada dua-duanya.
Okey, jadi macam mana cara nak qada? Okey, jadi solat yang dilakukan secara jamak dan qasar dengan menghormati waktu di atas boleh diqadakan secara qasar tanpa perlu berniat jamak jika dilakukan dalam keadaan musafir. Contohnya sampai ke Jeddah. Sampai ke Jeddah dah masuk waktu maghrib, sedangkan Zuhur dengan Asar dah luput. Zuhur dengan Asar dah luput sampai di Jeddah. Tapi kita dah jamak. Kita dah jamak secara jamak takhir di udara, kan? Jadi sampai ke Jeddah dah masuk waktu maghrib. Dan masa kita solat tersebut memanglah tak sempurna, tak wuduk contohnya, kan? Kan tidak berwuduk. Okey. Jadi kita sampai ke Jeddah, kita boleh qada. Dan qada tersebut boleh dilakukan secara qasar. Zuhur 2, Asar 2. Tanpa perlu niat jamak lah, sebab tak ada jamak dah masa tu. Sebab dah terlepas waktu, kan? Dah masuk waktu maghrib dah. Bukan waktu Zuhur, waktu Asar. Jadi kita sembahyang qada Zuhur 2 rakaat, Asar 2 rakaat. Kenapa kita qada 2 rakaat? Kerana kita masih lagi berstatus musafir. Jadi kita dan masa kita luput Zuhur dan Asar tu juga, Zuhur dan Asar juga dalam masa tu memang musafir. Dan sampai di Jeddah masih lagi musafir, dan kita masih lagi belum sampai ke Mekah. Kerana bila sampai ke Mekah ni biasanya terdapat satu bermukim, biasanya lah. Kerana dia mengikut package umrah ni mungkin 7 hari, 8 hari. Kalau haji memang confirm lah, lama, kan? Jadi oleh kerana sampai di Jeddah masih lagi belum sampai ke destinasi, maka kita boleh qasar, masih lagi boleh qada solat tersebut secara qasar, sebab kita masih lagi berstatus musafir. Okey, jika diqadakan dalam keadaan tidak bermusafir, seperti sudah bermukim ataupun di satu tempat melebihi 4 hari 4 malam, ataupun sudah sampai di rumah sendiri. Ni saya bagi senario sajalah. Sudah bermukim, maka solat tersebut adalah diqadakan secara tamam, tidak diqasarkan. Contohnya jemaah tadi bila sampai ke Jeddah, dia tidak terus qada Zuhur dengan Asar tersebut. Dia tidak qada Zuhur dengan Asar. Okey, jadi dia kata dia nak qada di Mekah. Okey, jadi bila sampai ke Mekah dan duduk di Mekah tersebut contohnya 8 hari, dan dia itu adalah lebih daripada 4 hari 4 malam, maka dia dikira bermukim. Jadi dalam situasi ini, solat Zuhur dan Asar yang dia solat atas flight secara qasar tersebut 2 rakaat, bila sampai ke tempat bermukim, dia kena qada jadi 4 rakaat. Zuhur 4, Asar 4. Sebab dia kira sudah bermukim. Okey, berbeza dengan kalau dia dia qada di Jeddah tadi. Kalau qada di Jeddah tadi, dia masih lagi berstatus musafir. Sebab itulah dia boleh dia boleh qada secara qasar, Zuhur 2, Asar 2. Tapi sekarang dia sudah sampai ke Mekah, dan keberadaan di Mekah itu saya sebut di sini melebihi 4 hari 4 malam, itu dah dapat status bermukim, maka dia kena qada secara tamam. Itu Zuhur 4, Asar 4. Tak perlu niat jamak lah, maksudnya niat Zuhur biasa saja secara qada, dan niat Asar secara qada juga 4 rakaat. Itu adalah kaedah dia. Okey. Dan seterusnya, tidak boleh ditunaikan secara berjemaah. Okey. Maksudnya tidak boleh ditunaikan secara berjemaah kerana tidak memenuhi syarat sah solat berjemaah, iaitu tidak sah solat seseorang yang berimamkan orang yang wajib mengulangi solatnya. Jadi solat secara hormat waktu ni atas pesawat ni, dia kata tidak boleh ditunaikan secara berjemaah kerana tidak memenuhi syarat sah solat berjemaah, iaitu tidak sah solat seseorang yang berimamkan orang yang wajib mengulangi solatnya. Jadi kita solat atas kapal terbang tu memang kita wajib ulangi, kan? Kondisinya adalah biasanya kena ulang balik, tidak memenuhi syarat lah sah solat mengikut mazhab Syafi'i. Jadi dia kena solat secara bersendirian, kerana kita tahu dia akan qada balik bila sampai ke destinasi. Inilah apa yang dah disebut dalam perkeliling ibadat haji bilangan 2 tahun 2012. Okey, namun jika solat ini, ini penting. Ini nak menceritakan satu keadaan yang mana bagaimanakah solat tersebut dikira sebagai sempurna di dalam pesawat. Namun jika solat ini dapat dilaksanakan dalam kapal terbang dengan sempurna wuduknya,
menghadap kiblat, konsisten menghadap kiblat, berdiri, rukuk dan sujud sebagaimana solat di daratan, maka solat itu adalah sah dan tidak perlu diulangi ataupun diqadakkan. Ini merupakan satu pandangan lah dalam mazhab Syafi'i yang ringan sikit tentang kedudukan solat dalam pesawat. Kerana kalau mengikutnya ada juga pendapat lain di sisi ulama Syafi'ah mutaakhirin. Ada pandangan yang mengatakan solat di atas pesawat ni dikira sebagai terus hormat waktu. Dan semua keadaan dikira sebagai hormat waktu. Ada satu pandangan sebegitu. Namun apa yang saya catatkan dalam buku ni, satu pandangan juga dalam mazhab Syafi'i yang sedikit, yang memberi keringanan, kelonggaran bahawa solat tersebut jika sempurna wuduknya, berdirinya, rukuk dan sujudnya dan konsisten menghadap kiblat, maka dikira sebagai sah dan tidak perlu diqadakkan ataupun diulangi semula. Dan saya boleh bacakanlah juga tentang kedudukan pandangan Muzakarah Haji peringkat kebangsaan tahun 2009 menyatakan jemaah yang telah berwuduk dan solat secara duduk, wuduk tapi duduk, atau berdiri dalam pesawat, dia sembang berdiri dalam pesawat tanpa menghadap ke arah kiblat. Dia tak menghadap kiblat, contohnya tepi ataupun belakang kiblat, tapi berdiri, atau menghadap ke arah kiblat, tetapi tidak tetap kerana pergerakan pesawat adalah kerana pergerakan pesawat, maksudnya pergerakan pesawat yang mungkin menyebabkan dia lari daripada konsisten ke arah kiblat tersebut, adalah diwajibkan mengulangi semula solat. Maksudnya kena ulang balik jika masih ada waktu. Sampai ke destinasi masih ada waktu, kena ulang balik, kan? Dan perlu qada jika telah luput waktu semasa tiba di destinasi yang dituju. Kalau dah habis waktu, qada. Kalau dalam waktu, dipanggil sebagai ulangi, i'adah. Okey. Ini kerana jemaah tersebut melakukan solat dalam keadaan tidak menghadap ke arah kiblat secara tetap. Ini hanya bagi kes solat fardu saja. Jadi apa yang disebut dalam keputusan muzakarah ni adalah konsisten lah apa yang saya nukilkan dalam buku ini, bahawa kalau dapat solat secara berwuduknya, berdirinya, rukuk dan sujud dan juga konsisten menghadap kiblat, maka solat ini tidak perlu diulangi ataupun tidak perlu diqada semula. Jadi kalau melihat kepada situasi yang biasa berlaku dalam pesawat ni, memang untuk kena buat semana yang disebutkan tadi lah. Maksudnya untuk dikira sebagai sah solat di atas pesawat. Okey. Kerana walaupun kita tahu isu ni masih lagi boleh dibincangkan dari segi pandangan-pandangan mazhab lain. Ada pandangan yang lagi mudah perkara ini. Tapi oleh kerana semua ni saya nyatakan awal-awal, apa yang saya tulis, apa yang saya nukilkan ini lebih kepada dalam mazhab Syafi'i saja. Dan ikut resolusi muzakarah haji, maka itulah keputusan dia. Walaupun kita tahu ada lagi perbahasan ulama yang masih banyak memberi kelonggaran dan menyatakan, ada pendapat yang mengatakan bagaimana suasana solat dalam pesawat ni, ada pendapat yang mengatakan walau macam mana keadaan sekalipun dikira sebagai sah, hatta kalau tidak berwuduk sekalipun ataupun tidak menghadap kiblat, kan. Dia kata menggunakan kaedah fattakullah mastata'tum. Dan hujah-hujah tu memang semua pandangan, semua ada hujah masing-masing. Kita hormati semua pandangan tersebut, semua untuk mendapatkan kebaikan kepada setiap orang, ya, untuk memberi supaya ibadat mereka itu sebagai sah. Okey, jadi dalam perkara ini saya peribadi tidak ada apa-apa isu, tak ada masalah. Kerana kita faham pandangan-pandangan fiqh tersebut adalah memberi rahmat kepada semua orang lah. Okey, jadi kita sambung sikit lagi lah. Okey. Dan sepanjang masa jemaah berada di Madinah, ini Sulaim berada di Madinah, mereka boleh jamak dan qasar solat jika keberadaan mereka di sini kurang daripada 4 hari ataupun 4 malam. 4 hari ini maksud 4 siang ataupun 4 malam. Tak cukup, maksudnya tak cukup 4 hari 4 malam. Jadi buku ni ditulis dalam konteks umrah. Biasanya package mana-mana umrah kebiasaannya, walaupun sekarang ni sudah tidak tentu, kebiasaannya keberadaan jemaah di Mekah lebih lama daripada Madinah. Itu yang biasa. Tapi ada juga ada yang package yang sama je, keberadaan mereka di Mekah dan Madinah sama saja.
5 hari contohnya, ataupun 6 hari ada saja. Tapi isu kita yang saya nak cakap di sini adalah tentang isu solat. Maknanya kalau jemaah tersebut berada di Madinah kurang daripada 4 hari 4 malam, tidak termasuk hari sampai dan juga hari keluar, maka mereka boleh jamak dan qasar solat sepanjang mereka berada di Madinah. Itu dari segi hukum. Tapi persoalannya, adakah mereka melaksanakan jamak dan qasar tersebut? Jadi kebiasaannya yang kita lihat, jemaah ni dia tak jamak, dia tak qasar lah. Sebab mereka ni nak solat pada setiap waktu. Setiap waktu, dan nak mendapatkan kelebihan solat di Masjid Nabawi tersebut. Subuh sembahyang subuh, asar dalam waktu asar, zuhur dalam waktu zuhur, asar dalam waktu asar, maghrib dalam waktu maghrib, isyak dalam waktu isyak. Kerana mereka ni sayang dan nak merasai suasana solat di Masjid Nabawi tersebut. Jadi jarang sangat lah, ataupun mungkin wallahualam lah, saya peribadi tak dengar lah jemaah ni, walaupun keberadaan mereka ni kurang daripada 4 hari 4 malam di Madinah ni, mereka nak jamak qasar juga waktu solat tersebut, kan? Ataupun mungkin mereka tidak didedahkan perkara ni, dan saya rasa tidak perlu disebut kot. Mutawif tak perlu sebut, sebab rugilah kerana kita tak dapat pergi ke masjid pada setiap waktu tersebut. Okey, tapi saya ini bercakap dari segi hukum. Di hukum, kalau kita sampai ke satu destinasi dan keberadaan kita kurang daripada 4 hari 4 malam, tidak termasuk hari sampai dan juga hari keluar, maka kita sebenarnya boleh jamak dan qasar. Okey, itu segi hukum. Okey, dan tidak dibenarkan melakukan solat jamak tamam setelah tiba di destinasi sekiranya telah pemaklum akan berada di lokasi tersebut melebihi tempoh bermukim untuk 4 hari 4 malam, tidak termasuk ataupun tidak dikira hari sampai dan hari keluar. Apa maksud di sini? Maksudnya tidak dibenarkan melakukan solat jamak tamam. Contohnya dari segi pergerakan, jemaah dalam perjalanan daripada Madinah pergi ke Mekah. Okey, jadi dalam perjalanan tersebut, driver bila masuk maghrib, dia tak berhenti, tiba-tiba sampai ke Mekah dah masuk waktu isyak. Jadi isu di sini adalah tentang solat maghrib tersebut yang tidak dilaksanakan. Maksudnya driver tidak berhenti. Okey, jadi ada pandangan mengatakan kita jamak saja maghrib tersebut dengan isyak bila sampai di Mekah, sedangkan keberadaan mereka di Mekah tersebut sudah diketahui lebih daripada 4 hari 4 malam. Sebenarnya bila dah tahu kita ni sampai ke destinasi, contohnya dalam senario ini sampai ke Mekah dah tahu lebih daripada 4 hari 4 malam, contohnya 7 hari ataupun 8 hari duduk di Mekah kan, untuk package umrah biasa. Kalau haji lagi dah panjang. Sebenarnya bila sampai ke Mekah tu, kalau ikut situasi tersebut, maka dikira sebagai sudah putus musafir. Jadi tak boleh jamak dah di Mekah tersebut. Apatah lagi tak boleh qasar. Jadi di sini sebenarnya perkara ni timbul sebabnya wallahualam, sebenarnya memanglah ada pandangan. Kalau ada mungkin dia bagi pandangan kerana jamak kerana hajat, kerana bas tak berhenti. Bas tak berhenti bila dah masuk waktu maghrib. Kemudian bila sampai ke Mekah dah masuk isyak. Jadi isunya solat maghrib tersebut. Isyak tidak ada isu. Isyak tidak ada isu sebab dalam waktu isyak kan, isunya solat maghrib tersebut. Kalau ikut sepatutnya driver kena berhentilah untuk ditunaikan solat maghrib di dalam perjalanan. Solat maghrib dalam perjalanan dan juga dijamakkan dengan isyak. Tetapi di sini dia tidak berhenti, menyebabkan ada kata kita jamak sajalah maghrib tersebut dengan apa benda ni, dengan isyak. Dengan isyak setibanya di Mekah, sedangkan keberadaan mereka di Mekah tersebut lebih daripada 4 hari 4 malam. Jadi perbuatan tersebut tidak dibolehkan menurut mazhab Syafi'i. Okey, saya ulangi sekali ya. Tidak dibenarkan melakukan solat jamak tamam. Jamak tamam ni maksudnya jamak sempurna lah, maghrib 3, isyak 4. Setelah tiba di destinasi sekiranya telah pemaklum akan berada di lokasi tersebut melebihi tempoh bermukim, itu 4 hari 4 malam. Yang tidak dikira hari sampai dan hari keluar. Jadi kalau ditanya bagaimanakah kedudukannya, bagaimana penyelesaian dia lah, ikut mazhab Syafi'i, jikalau sekiranya bas betul-betul tak berhenti bila dah masuk waktu maghrib dan diketahui sampai ke Mekah tersebut dah masuk waktu isyak. Jadi penyelesaiannya, kalau bas betul-betul tak berhenti, memang solat hormat waktu lah maghrib tersebut atas bas ataupun dalam bas.
Itu saja penyelesaian dia mengikut mazhab Syafi'i. Kalau ada pandangan yang kata jamak, nak jamak juga, itulah memang ada satu pandangan lah yang dipanggil sebagai jamak kerana hajat. Jamak mungkin itu pandangan luar daripada mazhab Syafi'i. Cuma pada kali ini kita dah sebut banyak kali bagaimana bila sampai ke lokasi, bila cukup 4 hari 4 malam, maknanya kita dikira sebagai bermukim, maka hilanglah status musafir daripada diri kita. Maka sampai saja ke destinasi, tak boleh jamak, tak boleh qasar. Kita kena semayang seolah-olahnya kita macam solat di rumah kita. Tapi kalau kita berada sampai ke lokasi, sampai ke destinasi, dan kita tahu keberadaan kita adalah tak cukup 4 hari 4 malam, kan, kita duduk di situ, kemudian kita bergerak ke tempat lain ataupun kita balik ke kampung kita, maka kalau tak cukup 4 hari 4 malam, maka kita boleh jamak dan qasar sepanjang kita berada di tempat tersebut. Cuma bagaimanakah cara nak kira? Cara nak kira yang dikira sebagai cukup 4 hari ataupun tak cukup 4 hari 4 malam ataupun tak cukup 4 hari 4 malam. Okey, jadi dalam buku Fiqh Umrah Contemporary ni, saya telah buat jadual lah dari segi bagaimanakah nak mengira. Jadi mungkin jadual tersebut akan dipaparkan dalam skrin ni lah. Macam mana kita nak kira cukup ataupun tidak cukup 4 hari 4 malam bila kita sampai ke sesuatu destinasi, kerana dia melibatkan hukum jamak dan qasar solat kita, boleh ataupun tidak. Kita teruskan jamak kita ataupun qasar kita ataupun tidak dibolehkan. Jadi insya-Allah lah, jadi harap penonton dapat lihat ke paparan skrin, dan saya akan ulas lah macam mana dia punya pengiraan dia untuk memastikan cukup ataupun tidak cukup 4 hari 4 malam. Okey, jadi dalam jadual ini saya letakkan hari Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis dan Jumaat. Dan ada beberapa simbol M. M ni adalah malam. Dan malam ni adalah bermula bila masuk waktu maghrib. Malam ni bermula dalam waktu maghrib sehingga masuk waktu subuh. Itu adalah malam semua sekali. Maghrib hingga subuh adalah dikira sebagai malam. Kemudian ada simbol S. S adalah siang. Siang bermula masuk waktu subuh sehingga masuk waktu maghrib. Jadi kalau maghrib sampai subuh itu adalah malam, dan kemudian kalau pada subuh sampai ke maghrib itu adalah siang semua sekali. Okey. Jadi kita tengok di sini dalam contoh yang pertama Tengok dalam contoh yang pertama tu, nombor 1. Di situ dalam contoh yang pertama itu saya tulis jemaah sampai ke destinasi pada siang hari Ahad. Siang hari Ahad. Dia sampai. Cuba tengok anak panah anak panah lah. Dia ada satu anak panah, ada dua anak panah. Ada simbol yang saya nyatakan itu. Jadi bila dia sampai ke destinasi pada siang hari Ahad. Siang hari Ahad ni tak kira lah, kita tahu siang ni bermula daripada waktu subuh sampailah sebelum maghrib. Jadi siang tu, kalau di subuh tu pukul 5.30, dia sampai pukul 5.30 tu siang lah. 5.30, pukul 6, pukul 7, pukul 8 pagi, sampai pukul 9, pukul 10 ke 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ke. Contohnya maghrib sampai pukul 7 kan. Dia sampai pukul 6.30 ke. Itu semua dikira sebagai sampai pada waktu siang. Jadi apabila dia sampai, kalau ikut rajah di sini, apabila dia sampai ke destinasi pada siang hari Ahad, dalam tempoh yang saya nyatakan tadi lah, bermula daripada selepas subuh sampailah ke maghrib. Jadi dalam mana-mana tempoh tersebut dikira sebagai sampai pada waktu siang. Jadi yang penting dia sampai sebelum masuk waktu maghrib. Maka permulaan hari baginya adalah Isnin malam. Isnin. Dia permulaan hari dikira pada waktu malam. Isnin malam. Okey. Kalau tengok jadual tersebut, bagaimana? Dia Isnin malam tu adalah permulaan hari bagi dia. Dia kiraan hari dia adalah pada malam. Okey, malam Isnin. Kemudian kita ada malam Selasa, malam Rabu, malam Khamis, kemudian malam Jumaat. Kita tengok perkiraan dia. Dan dalam rajah tersebut saya tandakan tanda dikira sebagai bilangan hari. Okey, malam
M tanda, siang tanda pada untuk hari Isnin, kemudian kita pergi kepada Selasa, malam tanda, siang tanda, Rabu, malam tanda, siang tanda, Khamis, malam tanda, siang tanda. Okey. Jadi kalau ikut di sini permulaan hari baginya adalah Isnin malam. Dan jika dia keluar dari tempat itu selepas maghrib hari Jumaat. Selepas maghrib hari Jumaat. Cuba tengok maghrib hari Jumaat. Maghrib Jumaat. Kita tengok Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Okey, kalau tengok permulaan harinya adalah pada hari malam kan, malam Isnin. Malam Isnin bertemu dengan malam Selasa satu hari. Malam Selasa bertemu malam Rabu 2 hari. Malam Rabu bertemu malam Khamis 3 hari. Malam Khamis bertemu dengan malam Jumaat 4 hari. Okey, cukup 4 hari situ. Dia kata jika dia keluar dari tempat itu selepas maghrib hari Jumaat, maka cukuplah 4 hari 4 malam dia berada di lokasi tersebut. Jadi kalaulah jadual perjalanannya dia keluar selepas daripada maghrib hari Jumaat ataupun selepas lagi hari Sabtu, maksudnya yang poin di sini bahawa menunjukkan bahawa dia dikira sudah cukup 4 hari 4 malam. Maka kalau dah cukup 4 hari 4 malam, maka dia setibanya di lokasi tersebut dia tidak boleh jamak dan dia tidak boleh qasar salat. Okey, sebab dah cukup 4 hari 4 malam. Tetapi jika dia keluar daripada lokasi tersebut sebelum masuk maghrib Jumaat itu, contohnya dia keluar pada hari apa? Selepas maghrib hari Khamis contohnya. Maghrib hari Khamis ataupun siang hari Khamis. Maknanya tak cukup 4 hari 4 malam tersebut. Ataupun lagi awal dia keluar pada siang lepas subuh hari Rabu, subuh hari Rabu tersebut, maka confirm dah tak cukup 4 hari 4 malam. Okey, jadi kalau tak cukup 4 hari 4 malam, maknanya sepanjang berada di lokasi tersebut dia boleh jamak dan dia boleh qasar salat tersebut. Okey, saya rasa clear. Ini adalah contoh yang pertama. Okey. Kemudian ada contoh yang kedua pula. Untuk nombor 2, jadi jemaah boleh terus lihat di skrin. Dalam contoh yang kedua, jemaah sampai ke destinasi pada malam Ahad. Pada malam Ahad. Dia sampai malam. Malam sebenarnya kita sebutkan tadi dia bermula daripada maghrib sampai ke subuh. Jadi kemungkinan dia sampai ke destinasi maghrib, kemungkinan dia sampai pada waktu isyak kan. Isyak ni panjang. Isyak contohnya isyak pukul 8.30 kan. Dia sampai 8.30 ataupun sampai pukul 10, pukul 11, pukul 12, pukul 1, pukul 2, pukul 3. Yang penting dia sampai sebelum masuk waktu subuh. Okey. Jadi dalam contoh yang kedua ini, jemaah sampai ke destinasi pada waktu malam Ahad. Yang penting dia sampai sebelum masuk subuh pada hari yang sama. Jadi permulaan hari baginya adalah subuh Ahad. Subuh Ahad maksudnya siang Ahad lah, siang. Subuh Ahad. Okey. Jadi bermakna permulaan harinya berbeza dengan contoh yang pertama. Contoh yang pertama dia kiraan harinya adalah malam. Malam bertemu dengan malam. Malam bertemu dengan malam. Malam bertemu dengan malam. Malam bertemu dengan malam. Barulah cukup 4 hari. Kalau contoh yang kedua ni, subuh bertemu dengan subuh 24 jam. 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 Cuba kita tengok. Maknanya jika dia keluar daripada tempat itu selepas subuh hari Khamis. Selepas subuh hari Khamis. Cuba tengok dalam jadual. Kalau tengok dalam jadual ini, dia sebenarnya saya sebut subuh bertemu dengan subuh satu hari. Kan? Sebab dia ambil tengah-tengah Isnin tersebut kan. Kemudian subuh Isnin bertemu dengan subuh Selasa 2 hari. Subuh Selasa bertemu dengan subuh Rabu 3 hari. Subuh Rabu bertemu dengan subuh Khamis 4 hari. Cuba tengok dia keluar daripada lokasi tersebut selepas subuh Khamis ataupun sebelum subuh Khamis. Maka di sini dalam nota ini saya nyatakan jika dia keluar daripada tempat itu selepas subuh hari Khamis, maka dikira cukuplah 4 hari 4 malam dia berada di lokasi tersebut. Maknanya kalau kita tahu kita nak keluar daripada tempat ini selepas subuh hari Khamis, jadual perjalanan kita memang sebegitu, maka sampai saja di lokasi ini, sampai saja hari sampai, maka kita tak boleh jamak, tak boleh qasar setibanya di tempat itu. Tapi jika dia keluar daripada lokasi ini untuk meneruskan perjalanannya, keluar untuk bermusafir, keluar sebelum subuh Khamis.
keluar sebelum subuh hari Khamis tersebut, kan, contohnya dia keluar pada waktu malam Khamis, kan, Khamis malam tersebut dia keluar, ataupun awal lagi pada siang hari Rabu dia keluar, maka tak cukup 4 hari 4 malam dia berada di lokasi tersebut. Jadi apabila tak cukup 4 hari 4 malam dia berada di lokasi tersebut, maka sepanjang dia berada di lokasi tersebut, dia boleh jamak dan dia boleh qasar solat di tempat itu. Jadi sebagai individu ataupun sebagai seorang mutawif, dia kena tahu bagaimanakah cara pengiraan untuk mengetahui cukup ataupun tidak cukup keberadaan kita di satu tempat tersebut 4 hari ataupun 4 malam. Kalau cukup 4 hari 4 malam, maka automatik sampai saja ke destinasi, tak boleh jamak, tak boleh qasar dah. Semayang tamam ikut waktu dia. Tapi kalau kita tahu ikut jadual itinerary perjalanan kita tersebut sampai di lokasi dan juga masa keluar tersebut, tak cukup 4 hari 4 malam, maka sepanjang kita berada di lokasi tersebut, kita boleh jamak dan kita boleh qasar. Okey, wallahu alam. Okey, akhir sekali, jemaah boleh jamak dan qasar solat dalam sepanjang perjalanan Mekah dan Madinah. Sebab Mekah Madinah tu dikira sebagai tempoh musafir, ataupun sepanjang Mekah ke Jeddah, nak pergi Mekah Jeddah, daripada Jeddah nak balik ke Malaysia contohnya, kan. Jadi ataupun dalam perjalanan Madinah ke Mekah ataupun Madinah ke Jeddah. Kerana ini adalah contoh-contoh perjalanan lah jemaah yang biasa yang bergerak sepanjang mereka berada di berada di Tanah Suci. Ini adalah contoh perjalanan. Jadi kalau mereka berada dalam situasi begini, mereka boleh jamak dah, boleh qasar, kerana mereka ini berstatus musafir. Jadi saya rasa setakat ini saja untuk membincangkan isu-isu solat dalam perjalanan dalam buku Fiqh Umrah Contemporary. InsyaAllah semoga dia boleh memberi manfaat kepada penonton dan juga bakal jemaah, dan juga khususnya kepada mutawif. Kerana buku yang saya tulis ni sebenarnya nota peribadi saya, dan saya dedikasikan kepada para mutawif, kerana memudahkan untuk memberi panduan kepada jemaah mengikut apa yang diputuskan dalam resolusi muzakarah haji peringkat kebangsaan. Semoga kita punya pergerakan kita ni selaras, itu saja sebenarnya, tanpa menafikan dari segi pandangan-pandangan fiqh yang banyak dan lebih luas. Namun lebih dari segi operasi, biasanya kita selaraskan perkara inilah supaya tidak berlaku kecelaruan di kalangan mutawif sendiri, kerana kalau mutawif bertelagah akan menyebabkan jemaah akan rasa keliru. Itu saja hasratnya sebenarnya. Jadi wallahu alam, sebelum kita menutup pembicaraan kita pada hari ini, maka sama-samalah kita mencari saham akhirat dengan menyumbang ke tabung pengurusan Masjid Al-Mu'tafi Billah Shah melalui nombor akaun yang tertera di bawah ini. Aku liqauli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.